Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Alhamdulillah, Alhamdulillahil Ghaniyil Hamid, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa ala kulli syai'in syahid, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts bir rahmati wal qawlis sadid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mari kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar arti takwa, dengan melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan di antara maksud takwa adalah untuk merasakan kehadiran Allah. Kehadiran Allah bukan setakat dirasakan olehnya di saat dia berada di dalam masjid atau kita berada di dalam atas tikar sembahyang. Bahkan lebih daripada itu, kehadiran Allah dirasakan di dalam lubuk hati kita di mana jua kita berada. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, khutbah pada minggu yang lalu telah membicarakan tentang kepelbagaian manusia serta beberapa pesanan Allah Subhanahu wa taala yang perlu diambil iktibar di saat seseorang berinteraksi sesama manusia. Hari ini pula mimbar ingin membicarakan tentang beberapa pesan Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala wa'ula kepada umat Islam, secara khusus ketika mereka berinteraksi dan berkomunikasi bersama saudara mereka yang bukan Islam. Al-Quranul Karim sering mengingatkan umat Islam agar merenung kembali akan asal ciptaan kita manusia. Dan Al-Quran acap kali mengajak umat Islam agar kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah supaya dengan petunjuk tersebut kita sedar, kita insaf dan kita menghayati sebenar-benarnya tanda kebesaran Allah. Di saat seorang Muslim itu berinteraksi dengan saudara seinsannya yang bukan orang Islam, sama ada di sekolah, di tempat kerja, di kawasan kejiranan maupun di tempat-tempat awam, marilah kita amati dan hayati dulu pesanan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antaranya untuk menghargai dan mengiktiraf kebebasan beragama seseorang manusia. Ini jelas di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
La ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat ke-256. Al-Syekh Al-Fadil Muhammad Rashid Ridha di dalam kitab tafsirnya Al-Manar telah membuat kesimpulan tentang ayat yang telah kita bacakan sebentar tadi. Syekh Rashid Ridha menegaskan bahawa ayat tiada paksaan dalam agama merupakan salah satu prinsip utama agama Islam dan salah satu rukun yang terpenting. Islam tidak membolehkan paksaan ke atas seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam dan tidak pula mengizinkan seseorang untuk memaksa salah satu daripada ahli keluarganya untuk keluar daripada agamanya yang bukan Islam. Pokok ajaran Islam dalam berdakwah adalah dengan cara penjelasan, dengan cara penerangan, sehingga jelas kepada manusia yang belum beriman manakah jalan yang benar dan manakah jalan yang tidak benar. Setelah itu mereka bebas membuat pilihan untuk menerima Islam ataupun sebaliknya. Ayat yang telah kita bacakan tadi juga memberi garis panduan bahawa sekiranya Islam tidak membenarkan paksaan dalam beragama, maka setentunya agama Islam menitik beratkan budaya saling hormat antara satu dengan yang lain. Atas dasar inilah kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghina sembahan yang disembah oleh orang-orang yang bukan Islam. Ini jelas lagi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-108, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, kerana mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah kembalinya mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Sadaqallahul azim. Mari kita kupas ayat ini. Terdapat beberapa pelajaran utama yang boleh kita pelajari dan kita raih bersama. Antaranya, yang pertama, bukanlah adab seseorang yang beragama, khususnya kita agama Islam, untuk menghina mahupun mempersenda kepercayaan penganut lain kerana ianya tidak menghasilkan sesuatu kebaikan dalam agama Islam. Islam datang untuk memandu manusia kepada kebenaran, sedangkan makian dan juga kata-kata kesat biasanya ditempuh oleh orang yang lemah jiwanya. Oleh itu, suara lantang seorang yang memaki hamun dan kotoran lidahnya itu tidak harus sama sekali dicontohi oleh sesiapa juga orang Islam yang cintakan kebaikan dan cintakan kesejahteraan dan keharmonian. Bukan sahaja ia menjauhkan tali hubungan antar umat manusia serta merosakkan hubungan yang telah terbina, bahkan boleh sahaja ia menjauhkan seseorang itu daripada merasakan kemanisan rahmah dan belas kasih Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala wa'ula. Dan kita lihat pada hari ini pergolakan dunia yang berlaku di sekeliling kita, berlakunya atas nama agama mahupun keganasan oleh mana-mana jua pihak, hingga terjadinya perpecahan, terjadinya permusuhan, terjadinya pembunuhan antara umat manusia yang amat kita kesali. Tiada perkara yang menguntungkan, malahan merugikan kita.
Tidak seseorang pun insan, manusia, sama ada orang Islam ataupun orang yang bukan Islam, yang mempunyai nilai-nilai murni di dalam dirinya akan merasa gembira melihat perpecahan yang berlaku, ataupun dia merasa senang melihat satu jiwa manusia yang terkorban. Kerana apa? Kerana penganiayaan dan penzaliman. Apatah lagi jika berlaku ke atas ramai orang, beratusan orang, ribuan dan jutaan manusia, anak-anak kecil, orang-orang tua yang tidak sama sekali berdosa. Meskipun di sana terdapat tangan-tangan yang liar yang ingin merosakkan umat manusia, namun biarlah kita menjadi golongan yang mengusahakan kebaikan bagi umat manusia dan khususnya agama Islam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai masyarakat Islam yang hidup di Singapura, di tanah air kita ini, tidak seharusnya kita menjadikan perbezaan agama dan kepercayaan sebagai penghambat, sebagai penghalang keharmonian kita untuk hidup bersama. Kita tidak boleh membiarkan peperangan, kita membiarkan permusuhan, kita biarkan konflik mewarnai, memenuhi pemikiran maupun lensa kaca mata kita melihat orang yang berlainan pegangan agama maupun pandangan daripada kita. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang yang suka meniupkan api kebencian, menyemarakkan perasaan kemarahan untuk merosakkan kedamaian kita dan kedamaian di dalam hati kita dan hubungan yang baik yang telah kita semai di negara kita antara masyarakat berbilang kaum dan agama. Maka kita hendaklah berpegang teguh kepada prinsip agama Islam, iaitu menyebarkan keamanan, menyebarkan kesejahteraan dan keselamatan. Prinsip ini, dasar-dasar ini harus jelas terlihat di setiap tutur bicara kita, di setiap tingkah laku kita. Dan dengan prinsip ini juga kita senantiasa cinta kepada kedamaian, kita selalu cinta kepada kemakmuran, dan kita bersedia untuk menghulur dan berjabat tangan kepada sesiapa sahaja yang cintakan kesejahteraan bagi umat sejagat. Di antara perkara pertama kita lihat yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam setibanya baginda ke kota Madinah adalah hadis berikut. Mari kita lihat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Yang bermaksud, Nabi bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, hubungilah rahim kamu, dan laksanakan salat sedangkan manusia lagi sedang tidur. Ternyata kamu akan memasuki syurga dengan selamat. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Ibn Abi Shaybah. Sebagaimana yang kita mengharapkan rahmah, kita mengharapkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Syaban yang mulia ini, maka begitu juga kita seharusnya menzahirkan nilai-nilai rahmah dalam kehidupan kita seharian. Marilah kita bersama-sama muhasabah diri dan mengukuhkan amalan keagamaan kita agar kita menjadi umat yang berada di barisan hadapan di dalam menyebarkan prinsip kesejahteraan dan rahmah kepada dunia yang masih mendahagakannya. Semoga Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala wa'ula mengurniakan kita kebahagiaan di dunia dan kejayaan yang abadi di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirina wa ya najatat tabi'in. Amin. Amin.
ووفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله لما يعلم استغفر الله كما يحبه الله. الحمد لله حمدا تحيا به القلوب وتسقى به الجدوب وتكشف به عنا وعن جميع المسلمين الكروب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علام الغيوب إليه المرجع في يوم تقلب فيه القلوب. وأشهد أن سيدنا محمدا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على نهجه سار وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا غفار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر فاتقوا الله اتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن الله قريب من المحسنين. ألا وأكثروا من الصلاة والسلام على نبي الله خير الأنام فإن أولاكم به يوم القيامة أكثركم عليه صلاة. وإن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيه بالمؤمنين من عباده تعميما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما تنبيها لنا وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على عبدك نور الأنوار وسر الأسرار وارتياق الأخيار سيدنا محمد المختار وعلى الخليفة من بعده وصاحبه وأنيسه في الغار أهل الخلافة ومستحقها بالتحقيق إمام البركة خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب حليف المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جامع سور القرآن الناصح لله في السر والإعلان من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه أسد الله الغالب إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى سائر أصحاب نبيك الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعلي كلمة المؤمنين واجمع شملهم ولم شعثهم.
اللهم وألف بين قلوبهم على الحق يا رب العالمين. آمين. اللهم وولي أمورنا وخيارنا آمين. ولا تولي أمورنا شرارنا آمين. وارفع مقتك وغضبك عنا آمين. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا آمين. وحول حالنا إلى أحسن الأحوال وفرج ما نزل بنا من الأهوال برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقبل الصلاة.